Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sami bin Ibrahim, pelajar separuh masa jurusan Kejuruteraan Mekanika yang bernombor ID MK13022. Terima kasih kepada pensyarah yang memberi saya peluang untuk berbicara mengenai satu topik yang menarik yang berkait rapat di dalam kehidupan kita seharian, tidak mengenal usia dan latar belakang. Pernah kita terdengar kata penjangga yang cukup kritis dan penuh bermakna, menuntut ilmu biar sampai ke negara China, dan menuntut ilmu biar sampai ke liang lahat. Dalam kehidupan kita, ilmu merupakan suatu proses pembelajaran yang patut kita tuntut sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan aktiviti pembelajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan sepanjang hayat, dari kecil hingga dewasa. Pembelajaran sepanjang hayat dianggap bermanfaat kepada individu kerana ia dapat membaiki kehidupan seseorang menerusi peningkatan kemahiran kerja, perbaikan sasiah diri dan juga penambahan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Alafah bahawa mencari ilmu pengetahuan merupakan kewajipan ke atas setiap muslim. Kewajipan mencari ilmu itu seharusnya dipahami sebagai satu proses sepanjang hayat dan bukan setakat pada tempoh atau umur tertentu. Melalui periwayatan Al-Tabarani, Abu Naim dan Ibnu Abdul Alba, baginda Rasulullah mengatakan bahawa tidak ada makna bagi hari yang dilalui sekiranya tiada berlaku penambahan ilmu yang sifatnya boleh menambah ilmu ketakwaan pada dirinya. Sebenarnya, banyak ayat Al-Quran dan Sunnah yang menggesa umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Malah bagi mereka yang memasuki dunia mencari ilmu, Allah SWT menjanjikan banyak pahala, kebajikan dan kedudukan yang baik. Antara kedudukan mulia yang diberikan oleh Allah kepada golongan ilmuwan adalah sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah ayat 18 surah Al-Imran yang menjelaskan bahawa kesaksian tentang kewujudan Allah Azza wa Jalla adalah melaikan dirinya sendiri. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, Imam Al-Ghazali mengatakan, ayat ini sudah cukup untuk membuktikan betapa mulia dan utama kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berilmu. Manusia sebagai khalifah. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah, sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan di akhirat. Jadi, manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Apa yang harus dilakukan oleh Allah khalifah Allah di bumi, dan bagaimanakah manusia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, serta bagaimanakah manusia boleh mencapai kesenangan dunia dan ketenangan di akhirat. Banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai tiga pandangan ini kepada manusia. Antara lain seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Khalifah adalah seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifah. Terutamanya kita sebagai lelaki sentiasa diingatkan setiap kali di dalam khutbah solat Jumaat supaya sentiasa beramal dan beribadah serta menjauhi perkara-perkara yang dilarang, amar makruf nahi munkar. Sekian saja ujian saya untuk kali ini. Assalamualaikum.